Salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan satu inovasi dalam kategori guru sekolah menengah. Saya merupakan Abdul Muhin bin Abdul Muhsin, tenaga pengajar dari Kolej Vocational Al-Ustaz. Pada hari ini saya akan membentangkan satu inovasi pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC dalam kalangan guru bahasa Melayu, supaya bersesuai dengan tema amalan terbaiklah dalam pengajaran dan pembelajaran. Kaedah yang saya akan terangkan pada hari ini adalah teknik penulisan karangan menggunakan rumus mudah matematik, yang akan digunakan pakai dalam karangan respon terbuka. Itu karangan panjang lah yang wajib dijawab oleh para pelajar dalam penilaian ataupun dalam peperiksaan mereka lah. Dari segi lakaran, sesebuah karangan respon terbuka adalah berbentuk sebegini. Perenggan pertama adalah perenggan pendahuluan, perenggan kedua perenggan isi pertama, perenggan ketiga perenggan isi kedua, perenggan keempat adalah perenggan isi ketiga, manakala perenggan kelima adalah perenggan penutup. Jadi setiap perenggan ini akan menggunakan kaedah yang saya guna pakai mengikut rumus mudah matematik. Dengan penggunaan kaedah ini, karangan menjadi satu kompetisi yang menarik lah bagi para pelajar. Saya mengambil inspirasi daripada teori Goldstall untuk menghasilkan inovasi ini melibatkan pembelajaran dari segi kognitif dan kaitan rangsangan dengan gerak baras pelajar lah. Ini adalah rasional inovasi, itu melaksanakan kaedah ini sesuai dengan arus pemodenan. Ini masalah yang ingin dikaji kerana para pelajar tidak dapat menjawab soalan karangan dengan baik atau berkesan. Oleh sebab itu mereka tidak mendapat skor markah yang tinggi. Jika masalah ini dapat diatasi, maksudnya dengan adanya kaedah inovasi ini, saya yakin skor markah dapat ditingkatkan dalam karangan, dan ini sudah pastilah dapat membantu para pelajar untuk mendapat skor yang lebih baik dalam subjek bahasa Melayu. Ini adalah prosedur inovasi yang dilaksanakan, ujian, pematahan dan soalan selidik. Ini adalah pelaksanaan intervensi inovasi. Tindakan ini adalah selepas kaedah ini dilaksanakan dalam sesi pembelajaran. Ini adalah tindakan intervensi. Dalam melaksanakan kaedah ini, supaya kaedah ini benar-benar meninggalkan kesan kepada para pelajar. Ini adalah jadual pelaksanaan inovasi ini, melibatkan masa 4 minggu, dan itu adalah butiran yang dilaksanakan mengikut butiran-butiran bagi setiap minggu dalam melaksanakan inovasi ini. Ini adalah keistimewaan kaedah ini, mampu menarik minat pelajar dalam penulisan karangan. Kaedah ini merupakan pendekatan berfokus sesuai dengan abad ke-21 yang berpusatkan para pelajar. Kaedah ini adalah bersifat pembelajaran aktif. Dengan adanya kaedah ini dapat membantu pelajar menguasai kemahiran menulis karangan, terutama dalam karangan respon terbuka. Dalam konteks seorang guru pula, pastilah kaedah ini jika diguna pakai dalam kelas mampu membantu mereka mencapai objektif pengajaran yang ditetapkan. Jadi secara kesimpulannya dapat dikatakan kaedah inovasi ini boleh membantu pelajar yang lemah dalam penulisan karangan, terutama karangan panjang atau karangan respon terbuka. Ini adalah kumpulan sasaran saya, iaitu pelajar teknologi kimpalan, CJ Vocational Malaysia, Kolej Vocational Al-Ustaz. Keputusan penilaian akhir semester 2020 yang lemah dengan karangan menyebabkan saya menjadi punca kuasa untuk saya menghasilkan kaedah inovasi ini dalam usaha membantu mereka dalam penulisan karangan. Ini adalah kelemahan pelajar dalam analisis penilaian tersebut yang memerlukan saya bertindak sesuatu lah untuk mengatasi masalah tersebut. Ini adalah dari segi catatpan apakah masalah yang wujud sehingga kaedah ini dilaksanakan. Kita dapati bahawa kebanyakan pelajar tidak boleh menjawab ataupun memahami soalan karangan respon terbuka dengan lebih berkesan. Kalau kita tengok ruangan merah itu, mereka tidak ada kemahiran sebenarnya untuk menulis karangan. Baik itu kaedah ini diperkenalkan bagi membantu mereka lah. Ini adalah metodologi kajian yang dilaksanakan dalam melaksanakan inovasi ini.
Ada 5 metodologi yang saya guna pakai. Ini adalah pelaksanaan kaedah ini. Ini adalah contoh bagaimana kaedah ini diguna pakai, iaitu penggunaan kaedah rumus matematik secara mudah lah. Ini adalah kaedah yang digunakan untuk membentuk perenggan pendahuluan. 4 tambah 1 tu maksudnya ada 5 unsur yang perlu dimasukkan ke dalam perenggan pendahuluan. 1 di hujung itu adalah ayat terakhir, itu ayat kehendak soalan. Jadi saya guna angka 4 tambah 1 bagi memudahkan mereka. Ini juga adalah kaedah untuk membina perenggan isi. Saya guna 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Itu 1 ayat untuk isi, 2 ayat untuk huraian, 2 ayat untuk contoh, 1 ayat untuk ayat terakhir, itu ayat kesimpulan. Ini pula adalah kaedah yang diguna untuk perenggan penutup, iaitu 1 tambah 3. Semuanya menggunakan rumus matematik yang mudah. 1 itu menunjukkan ayat pertama wajib ada, itu kesimpulan keseluruhan. 3 lagi itu adalah peribahasa, pendirian dan harapan yang perlu ada dalam perenggan penutup. Saya juga mencipta QR code untuk kaedah ini bagi memudahkan para pelajar mengakses kaedah ini ketika menggunakannya. Ini adalah pelaksanaan kaedah tersebutlah. Okey, para pelajar boleh juga menggunakan blog saya untuk mendapatkan maklumat tambahan ataupun latihan-latihan tambahan dalam melaksanakan kaedah inilah. Ini adalah membuktikan keberkesanan kaedah ini. Kita dapati dengan penggunaan inovasi ini dapat meningkatkanlah pencapaian pelajar dalam kompetisi karangan, terutama karangan respon terbuka. Jelas di situ dalam ujian pasca yang dilaksanakan. Itu bukti dia bagaimana pencapaian pelajar dapat ditingkatkan melalui kaedah ini. Jadi secara rumusannya dapatlah dikatakan kaedah inovasi yang diperkenalkan ini dapat dijadikan aktiviti pengukuhan selain aktiviti pengayaan. Yang paling utama dapat membantu pelajar lah dalam kompetisi karangan. Kaedah ini juga telah memberi impak lah kepada diri saya apabila diterima ramai, dan saya sering dijemput mengendalikan kelas-kelas bimbingan secara percuma. Oleh itu saya telah diberi pengiktirafan oleh Jabatan Perdana Menteri melalui anugerah My Hero peringkat kebangsaan. Itu gambar saya lah. Kaedah ini juga turut mendapat liputan pada akhbar arus perdana pelbagai bahasa. Dengan kaedah ini juga saya mengendalikan beberapa kelas secara bersemuka ataupun secara maya. Saya juga turut dijemput untuk pembentangan kertas kerja untuk menerangkan kaedah ini yang diguna pakai dalam kelas saya. Sama ada peringkat domestik atau peringkat antarabangsa lah. Kaedah ini juga turut mendapat liputan daripada berita perdana RTM. Di atas itu link berita perdana RTM 1 yang memaparkan kisah tentang saya. Saya juga turut mendapat pengiktirafan dalam buku teks. Kisah saya dimasukkan dalam buku teks kerana saya sering dijemput untuk menghadiri kelas-kelas percuma NGO yang menggunakan kaedah inilah sehingga kisah saya dimasukkan dalam buku teks. Saya juga turut menghasilkan pelbagai modul PDPC yang dipakai lah oleh terutama pelajar-pelajar di Kolej Vocational seluruh Malaysia dan juga pelajar-pelajar sekolah Malaysia di aliran perdana di Malaysia lah. Untuk mendapatkan nilai tambah inovasi ini, saya telah memohon pengiktirafan hak cipta daripada MyIPO, itu Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Saya juga turut mendapatkan nombor ISBN untuk menerbitkan buku ini secara komersial. Dan buku ini juga telah pun diterbitkan dan dipasarkan melalui Shopee. Dan saya menjual tidak mahal, hanya RM6.90 sahaja bagi membantulah pelajar-pelajar boleh mendapatkannya. Ini adalah rujukan yang saya guna pakai ketika melaksanakan kaedah inovasi ini. Sekian pembentangan saya, sekian, terima kasih.